Baik, saya nak masuk satu cerita iaitu nenek moyang dah meninggal. Okey, dah bersedia? Dah bersedia? Okey, cerita ni dia agak ekstrim sikit. Okey. Cuma tinggal lagi pastikan semua anda ni dah berwuduk supaya tidak ada sebarang benda-benda yang tak elok berlaku lah. Okey. Subscribe dulu yang belum subscribe. Selamat menonton. Enjoy. Daripada surau tu kita orang nak pergi ke Kelantan, mengambil masa 1.5 jam. Sampailah dekat tempat yang kita orang nak pergi tu. Jadi sampailah tempat yang kita orang sampai dekat satu pekan tu, kita orang telefon, nama dia Leha lah kan, telefon tadi kan. Assalamualaikum, Kak, saya dah sampai kat sini dah ni. Okey. Lagi sekarang ni Tok kat mana? Saya dekat area sini. Macam mana tu? Daripada sini nak ke sana? Okey, daripada tempat Tok berhenti tu nak pergi ke tempat saya dah tak jauh dah, lebih kurang dekat 20 minit tu sampai lah. Dia cakap, oh iya ke? Jadi macam ni, Tok ada pen kertas tak tulis? Sebab apa? Takut nanti kan Tok tak jumpa jalan. Sebab jalan tu dia line dia kurang. Tok guna line apa? Saya kata saya ada Maxis, ada Secom, ada. Kawan saya ni guna Digi, U-Mobile pun dia ada. So dia kata tak apalah, semua rangkaian ada, tapi kita ambil langkah selamat lah kan. Angkat selamat. Dengan guna GPS pun kadang-kadang bukan betul. Apa maksud GPS? GPS maksudnya guna pun sesat. So jadi ketika itu dia kata okey Tok, daripada kedai tu, okey, ada nama kedai lah, masuk ke kiri Tok terus, Tok akan jumpa traffic light. Traffic light yang kelima masuk kanan. Saya pun tulis kanan. Daripada traffic light tu dia beritahu lah, terus nanti Tok akan jumpa tanah perkuburan. Tanah perkuburan tu ada dua. Lepas tanah perkuburan tu lebih kurang 2 kilometer ada tanah perkuburan lagi. Tanah perkuburan tu tanah perkuburan baru. Memang betul ada dua. Lepas tu jalan lagi ada selekor tajam terus balas kanan. Adalah jalan dia. Lepas tu Tok akan jumpa sungai. Dia bukan sungai, dia macam sungai lah, tapi bukan sungai lah. Dia macam tempat tu berair, di sungai. Tok kena terus lagi, Tok akan nampak jalan tu ada lorong 1, lorong 2. Tok ambil lorong yang ke-11. Lorong yang ke-11 tu dia denai. Bila Tok nak masuk kawasan tu, Tok akan rasa macam betul ke tak betul. Sebab apa? Kawasan tu lebih kurang 2 km jalan tu berdenai. Berdenai lah, jalan tu hanya satu kereta je boleh masuk. Okey, satu kereta je boleh masuk. Tak ada, dia bukan jalan tar, tapi jalan tanah merah. Tapi tak ada dah buruk sangat jalan tu. Boleh masuk lah. Dalam tu ada 4 kampung je. Ada 4 tempat, ada 4 rumah je dia kata. Lepas tu dah borak-borak. Saya kata dengan Ali, dengan Din. Din, ni tempat dia. Ini pergi rumah mayat ke apa, siut? Apa kau cakap ni, Din? Weh, Pi. Entahlah, aku rasa tak sedar hati lah. Cakap tak sedar hati apa pula, Din? Tak tahulah, aku rasa tak sedar hati lah. Entah macam ada benda nak jadi lah. Jangan buat perangai, Din. Kita dah sampai hujung-hujung ni. Lepas tu Ali, kau ni senyap je, Li. Tak ada apa, Api. Li, ada apa yang aku tak tahu ke? Tak ada apa. Jadi, Bismillahirrahmanirrahim. Suasana pun menjadi gelap. Kita bertumpang alam dengan alam mereka. Kena ingat, Allah menjadikan alam ni ada dua. Satu alam nyata, satu alam gaib. Satu alam nyata, satu alam gaib. Apabila kita nampak sesuatu yang bukan daripada keluarga kita, ataupun apabila kita nampak sesuatu kelibat yang lain, percayalah mereka sedang perhatikan kita. Baik, dah lama saya tak bercerita tentang hal-hal ni. Hari ni saya bercerita. Baik. Semasa dalam perjalanan, saya nak ke rumah Leha, ternyata Din dengan Ali terasa macam tak ngam.
Pi, aku rasa macam tak sedar hati lah aku nak pergi rumah pesakit kau ni. Ali pula, yelah Pi, aku pun rasa macam tu lah. Tak tahulah kenapa aku rasa macam, tak tahulah, aku rasa seram sejuk je. Seram sejuk. Saya kata dengan Din, Ali, selama korang belajar ni, korang belajar apa? Aku bukanlah hebat sangat, tapi apa yang kita belajar ni, kita kena amalkan, kita kena praktikkan. Jangan kita belajar semata-mata belajar. Kalau kita nak hidup, babi di hutan pun hidup juga. Aku faham Pi apa yang kau cakap, tapi engkau ni berani sangat ni, Din. Sepanjang aku duduk dalam perubatan, aku pergi berubat. Kan dah tak syok lah, dah bunyi-bunyi dah. Sepanjang aku pergi berubat, memang aku kadang-kadang pergi seorang, kadang aku pergi berdua. Bukan disebabkan aku ni kuat ke, berani ke tak. Sebab aku yakin yang perlu aku takut tu Allah. Bukannya makhluk selain daripada ciptaan. Bukannya makhluk lain. Aku patut takut dengan Allah. Kau kena ingat tu. Okey. Relax lah, kau istighfar banyak-banyak. Nak ambil ayat yang Pok Cik ni bagi kau amalkan. InsyaAllah mungkin kau ada rasa. So dalam perjalanan tu, okey, dalam perjalanan tu, saya yang bawa kereta. So dalam perjalanan bawa kereta tu, mula-mula saya bawa kereta tu, lepas traffic light yang ketiga, jalan dah mula sunyi dah. Yang ketiga. Din kat sebelah saya, Ali kat belakang. Dia cakap, Pi, dia kata traffic light ke berapa? Traffic light yang ke-4 ke 5 macam tu lah. Dia kata traffic light tu ujung. Lepas tu dia suruh kita masuk ke area sana. So saya pun ikut lah. Jalan. Daripada traffic light ketiga nak pergi ke traffic light yang ke-4 tu, Allahuakbar, jauh juga. Jalan. Tengah bawa tu, jalan tu jadi kabus. Sebab kan malam kan, kawasan tu kan kawasan yang sejuk. Pokok-pokok semua ada kan, dia sejuk. Lepas tu Din, ini kita dah pergi tempat lain dah ni Pi. Berapa kilo dah kita jalan, tak jumpa pun traffic light. Lepas tu dia kata, relax kau jangan takut, minyak banyak lagi kot. Bukan soal minyak, ni soal dia sekarang ni jalannya aku tak nampak tanda-tanda ada traffic light. Lepas tu saya dengan Din pun berhenti. Pukul berapa tu? Dalam pukul 8.30 dekat kan? 8.30, 8.45 dekat. Saya dengan Din berhenti sebab was-was tau. Was-was. Din, betul juga Din apa yang kau cakap. Sebab dia cakap dengan aku traffic light tak banyak kan. Tapi kenapa aku sejauh traffic light ni ya? Aku rasa lain lah Pi. Aku rasa baik kau patah balik. Din, aku rasa baik aku terus. Kalau aku patah balik, nak jadi apa Din? Pi, aku teruskan perjalanan. Mungkin kat depan tu kot, jika mentah-mentah blackout ke apa semua, gilang akal lah kau Pi, nak blackout. Dah patah balik ya Pi. Cakap, lihat Din, kalau patah balik aku nak telefon sekarang ni, aku tengok line pun memang hadubar je. Siapa aku telefon akak ni? Telefon angkat. Assalamualaikum. Assalam. Tok, tu dah sampai mana? Tak, saya baru lepas traffic light yang ketiga ni. Lepas tu nak pergi ke traffic light yang keempat ni jauh. Traffic light tu jauh sikit. Oh iya ke? Makna betul lah jalan ni. Betul. Dia kata, okey betul lah ngam. Kan aku cakap dah jalan dia betul. Lepas tu Din, okey lah kalau kau kata betul lah. So dalam perjalanan tu, saya tengah bawa, kita tak bawa laju tau. Kita bawa dalam 50 ke 60. Sebab kawasan tu sangat gelap. So saya bawa. Bila nampak satu depan tu ada selekor tu. Bila saya selekor tu, bunyi. Saya pun break emergency. Allahu Akbar.
kelihatan Ali betul-betul dah kena rasuk dah. Ali. Muka Ali. Lepas tu saya pandang muka Ali. Astaghfirullahalazim. Ali, kau kenapa Ali? Saya kata dengan Din, kolok biji, kolok, apa nama tu? Pintu, jangan bagi dia keluar. Allahu Akbar. Din, Ali, kau okey Ali? Aduh, aku dah kata dah Pi, ini mesti ada yang tak kena ni. Muka Ali tu betul-betul menakutkan. Saya kata dengan Ali, istighfar Ali, astagfirullahalazim, Ali, istighfar Ali. Bila saya pandang muka Ali, kelihatan di belakang kereta saya tu ada satu lembaga, iaitu lembaga apa tau? Muka orang gantung tu sebiji macam Pok Cik yang cerita dekat saya dekat kedai makan tu. Astaghfirullahalazim. Pandang depan. Din, WP. Din angkat kepala saya ni. WP, kau faham Pi, kau jangan kena rasuk pula Pi. Aku nak kerti macam apa ni Pi. Din. Tu saya tekan kepala Din. Saya tolak kepala Din. Bukan kena rasuk lah. Cakap asal. Tak ada apa lah. Kau janganlah main-main dengan aku, Sopi. Kau cakap dengan aku. Astagfirullahaladzim. Tak ada apa. Dah, sekarang ni kita settlekan si Ali ni dulu. Cakap Ali, siapa? Astagfirullahaladzim. Allazi la ilaha. Kelihatan suara Ali tu seolah-olah macam dia tak membenarkan kita orang ke sana. Lepas tu Ali terus ke depan. Ali terus nak ke depan seolah-olah macam nak ambil sesuatu barang kat depan tu. Saya pun tahanlah si Ali tu. Saya tahan dia. Li, kau ni, aduh, ni yang tak baik ni. Aduh, aku dah kata dah, masa kat rumah dia aku dah cakap dah pasang terus siap. Ini dah mengarut dah ni cerita ni. Balik. Din pun cakap, nak balik ke mana pula Ali? Ali, aku ni tak pernah pukul kawan-kawan ni. Jangan sampai aku pukul kau. Kau ni cuba istighfar Ali. Istighfar elok-elok. Baik, sahabat-sahabat semua. Bukanlah niat saya untuk mengada-adakan cerita. Bukanlah niat saya untuk menakut-nakutkan anda semua. Tidak. Hari ni saya nak belanja satu. Saya nak belanja satu je. Kalau korang dapat jawab, ini apa? Dekat YouTube, minta maaf saya tak boleh nak angkat sebab dekat YouTube susah saya nak angkat kamera tu payah. Cuba tengok dekat lampu saya tu, dekat pintu saya tu. Ada siapa kat luar? Ada siapa kat luar tu? Nampak tak? Ada siapa kat luar tu? Allahu Akbar. Ada tetamu yang tak diundang nak masuk ke rumah tapi tak lepas. Nampak tak?
Saya naikkan sikit. Nampak tu. Bukan saya nak bohong. Tidak, saya bukan reti bohong orang pun. Nampak? Allahu Akbar. Subhanallah. Hari ni berjaya aku dapat tangkap gambar. Sambil kita mengubati si Ali tu, saya pun cakap, Ya Allah, kau bantulah kami. Jauhkanlah kami daripada segala mara bahaya. Aku bermohon kepadamu, Ya Allah, berikanlah kami kekuatan daripada segi zahir dan batin untuk kami membantu orang, Ya Allah. Jadi kau nak datang rumah aku, kau jangan ketuk pintu. Aku tengah buat live. Memang aku tak buka pintu tu. Okey. Betul, nampak atau tak rezeki tu masing-masing. Jadi tak apa, benda ni tak payah excited sangat nak tengok. Buat apa? Sebaik-baik ciptaan Allah adalah manusia, kita tengoklah manusia, jangan tengok dia. Jadi dia betul dekat kaca pintu tu. Dah cukup. Baik, saya akan sambung balik cerita dia. Dalam pada saya tengah membantu Din untuk dalam Ali dalam proses tu. Jadi saya kata dengan Ali, saya kata Din, baca Pak Kul dengan lakot Ja'akum tu, dengan lakot, jangan lupa baca surah Al-Jin. Lepas tu ingat tak air yang Pok Cik tu bagi ada belen lagi kan. Okay, air tu kau tolong sembuh muka dia. Pandai-pandai kau lah, kau nak pakai air liur kau ke apa ke, kau pandai. Aku pergi dekat belakang, pintu belakang ni, aku masuk, aku cuba tutup pintu dia. Okay, aku cuba tutup pintu belakang dia. Okay, jadi saya pun pergilah. Pergi belakang, saya kata bila aku duduk kat belakang ni Ali, Din, cepat-cepat kau tutup pintu. Cepat-cepat kau lock pintu supaya dia tak keluar lari. Kalau dia dah keluar ni payah sikit sebab kiri kanan kita ni hutan ni. Aku pun tak tahu ada apa kat sini. Ini dalam pada masa yang sama, saya terus pergi belakang. Si Din pun terus lock pintu, auto lock lah semua. Jadi saya pergi belakang si Ali. Ketika tu Ali tu dia dan dalam pada masa tu juga Din baca apa yang Sisu baca, kemudian dia sembuh. Sambil dia sembuh, dengan muka-muka aku dia sembuh ni, barulah air liur si Din tu bau baeng tu. Pras bauan. Terus bau dia cakap, yang patutnya kau sembuh si Ali ni, aku kau sembuh buat apa? Si Din ni sempat buat lawak. Dia kira package, tapi yang kau duduk belakang ni siapa suruh? Dia cakap, Astaghfirullahaladzim, tak apalah. Kita pun lap muka. Masa tu Ali on the spot dia terus pingsan. Tak tahulah dia pingsan sebab air liur Din ke atau apa, wallahualam bisawab. Tapi yang pasti Ali pingsan. Bila Ali pingsan, saya pun lap muka dia. Saya ambil kasturi kijang saya tu, saya terus calik dekat belakang tengkuk dia sambil baca ayat untuk tutupkan dia punya pintu dia. Kemudian letak dekat dia punya kening dia dengan dia punya belakang telinga dia. Kemudian saya ambil air, terus sapu kat muka dia, dia pun sedar. Lepas dia sedar tu, dah sampai ke Bi? Dia cakap apa tau? Sampai kepala angguk kau. Apa gila kau ni? Boleh kena sampuk di hantu ni. Apa pula aku dalam cerita elok jadi. La ilaha illallah. Kau tengok kita berhenti kat mana ni? Kau tengok Sopi kat mana? Kau sebelah aku, Pi. Iyalah, aku sebelah kau. Kau kena sampuk di hantu. Hantu mana ikut kau ni? Lah, aku tak perasan. Aku memang tak perasan. Betul lah tu. Sebenarnya kan, orang yang kena rasuk ni dia tak ingat apa yang berlaku. Orang yang kena, sebenarnya siapa yang mudah kena rasuk? Sebenarnya semua orang mudah kena rasuk. Sebab apa dah? Bila kita hayal, jiwa kita tu jadi macam kosong lah. Memang kita mudah kena masuk. Memang mudah untuk kita kena masuk. So dalam pada itu juga lah saya kata dengan Ali,
Sekarang ni depan aku kau baca apa dinding sekarang. Kau baca kau dinding diri kau ni apa punya lah tak baca kau ni. Aku dah baca dekat rumah kau ni kan. Ya, aku tahu dah. Kau baca lagi lah. Apa benda ni? Macam mana boleh dah? Kita nak pergi rumah orang ni dah pukul berapa dah ni? Lepas tu kebetulan pula sambil-sambil borak akak tu call. Assalamualaikum. Tok kat mana? Saya masih dalam perjalanan. Tok kat mana sekarang ni? Saya ni nak sampai ke traffic light yang keempat pun belum. Tak apa. Apa nama tu adik saudara ada orang kawan dia lah akan tunggu dekat traffic light yang keempat tu. So jadi pun alhamdulillah Din, ada orang tunggu kita lah Din. Puas hati aku dengar. Kan senang ambil kita dekat mall tadi, nak pergi ambil kat traffic light 1, traffic light 2, traffic light 3. Dah aku ada depan. So masa saya keluar daripada kereta tu kan, tiba-tiba seram sejuk. Saya tiba-tiba jadi macam, bukan tiba-tiba lah, kira badan saya jadi seram sejuk. Saya pandang kiri, saya pandang kanan. Din, Webi, masuklah. Din, sekejap. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat. Hayya 'alas salat. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Jadi ketika tu saya pun azan. Okey. Bila saya azan, dia cakap apa dengan saya? Kenapa Pi? Sebenarnya daripada ke surau lama tu, sebenarnya kita ada tetamu yang tak diundang yang ikut kita. Kita ada tetamu yang tak diundang. Dan untuk pengetahuan kau juga, sebenarnya kita ni dah ditutup mata dah. Kalau ikutkan kita dah sampai dah ke tempat yang kita nak pergi tu. Kalau ikutkan traffic light yang keempat ni, sebenarnya kita dah traffic light ujung dah ni. Ya betul Pi. Ya, kita dah traffic light yang hujung dah. Okey. Cuba kau tengok depan. Tadi depan jalan lain, tiba-tiba jalan lain. Nampak tak? Inilah dia tipu daya syaitan. Ali, Din, ingat, inilah tipu daya syaitan. Bila kita ni jadi perawat, kita akan diuji semacam-macamnya ujian. Macam aku dengan Din, kita orang menguruskan jenazah, bermacam-macam ujian. Aku lebih rela duduk dalam bilik jenazah daripada aku hantar jenazah. Tahu sebab apa? Sebab bila kita menguruskan jenazah, paling-paling lama pun 1 jam je mandi kan. Kalau nak gali kubur pun paling-paling lama pun 2 jam. Tapi kalau nak hantar jenazah, kalau daripada KL pergi ke Johor, KL Kedah, KL Kelantan, berkejar-kejar aku dengan mayat. Macam-macam hal boleh berlaku. Tapi aku bersyukur kepada Allah dengan Pak Din. Banyak ajar aku benda-benda, erti sabar, erti ni semua. Dalam Al-Quran dah ajar dah. Kita je tak ambil indah. Dah lah.
aku dah azan. Aku harap kita tak diganggu lagi lah. Itu je lah. Tadi kalau ikut daripada Kak Leha tu, traffic light ni kita akan masuk ke kanan. So daripada ke kanan ni kita akan jumpa satu selekor tu terus dia ke kanan. Daripada selekor tu akan jumpa 11 lorong. Lorong yang ke-11 tu kita akan masuk kiri. Ingat, kira lorong tu betul-betul. So saya pun bawa lah kereta. Time tu Din dengan Ali tiba-tiba dia semangat. Saya tengok Din, bismillahirrahmanirrahim, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, subhanallah. Din, manakala Ali pula, Ali dia suka amalkan lakot yang aku masulu min anfusikum. Ali dia suka amalkan. So dalam kereta tu kita orang dah sebenarnya apa yang berlaku ni ujian, dan Allah nak bagi tahu kepada kita orang yang sebenar-benarnya perjalanan kita orang ke sana kita orang tak bersedia pun sebenarnya. Jadi Allah berikan ujian ni untuk kita orang bersedia. So saya pun bayangkan dah pukul berapa lah, 2:30 dah. Belum sampai lagi rumah Mui tu, nenek Mui tu. Jadi panjang cerita dia. InsyaAllah kita habiskan hari ni. Jadi sampai lorong yang ke-11 tu memang ada satu lorong. Jalan dia tu jalan ni lah. Okay, jalan tu kita orang pun masuk ke kiri. Bila masuk ke kiri tu, betul apa kata Kak Leha tu. Jalan tu memang jalan denai. Dia lebih kurang dekat 1 kilometer lebih lah. So kita orang jumpa 4 biji rumah. So apa yang menghairankan kami ketika itu, bila kita orang sampai ke 4 rumah tu, keadaan dekat rumah tu dia jadi ramai. Ramai tu bukan sampai 20 orang, 30 orang, tak. Ramai. Dia lebih kurang daripada, ramai juga sebenarnya. Kurang daripada 30 orang lah ramai dia. Saya ingat saya lah. Kurang daripada 30 orang. Jadi saya sampai, Kak Leha ni yang tegur saya. Assalamualaikum. Jadi, Waalaikumsalam. Dia cakap, mana satu Tok Jimmy Kun Saya cakap, saya Tok Jimmy Kun. Okey Tok Jimmy Kun. Tak maaf Tok. Kenapa ni? Ni ramai-ramai ni ada apa? Kalau nak merawat, saya tak suka ramai-ramai. Tak Tok. Tok, minta maaf Tok. Sebenarnya salah faham. Kenapa ni? Begini Tok. Baru tadi lepas maghrib, nenek saya meninggal. Dia kata nenek Mui meninggal. Nenek Mui meninggal? Baru sebentar tadi nenek saya meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dah dibawa ke hospital ke? Tadi KKM ada datang, dan dia pun van ada datang, dan dia mengesahkan nenek saya memang dah meninggal sebab sakit tua. Oh iya ke? Jadi kami ni salah waktu ke datang? Tak, betul. Waktu yang datang tu betul. Cuma nak bagi tahu dengan Tok, ada masalah sikit tu. Cakap, masalah apa pula? Ni berkenaan dengan adik saya. Allahuakbar. Adik ya kenapa? Adik saya ni perempuan. Jadi kenapa dengan adik? Adik saya ni dia mengacau sekarang ni. Yang ramai-ramai ni sebab orang kampung tengah cari adik saya. Adik awak pergi mana pula? Tak tahulah Tok. Saya pun tak tahu nak cakap apa Tok. Kisahnya adik saya ni, dia ni rapat dengan arwah, dengan nenek saya ni, nenek Mui. Nenek Mui bukan nama sebenar Dia ni rapat sangat dengan nenek Mui. Jadi kisah dia ni, rapat dia ni macam, sebab dia antara cucu bongsu lah nenek saya lah cerita dia. Adiknya umur berapa tahun? Adik saya umur dah dekat 24 tahun. 24 dah besar dah. Dah besar dah. Tapi cerita ni sekarang, sekarang ni nenek saya dah meninggal. So adik saya ni tak boleh terima. Dah tiba-tiba dia mengacau, dia kelar tangan dia sendiri. Lepas tu tiba-tiba dia hilang. Dia hilang masuk hutan. Kalau ikutkan daripada luasnya hutan kat sini, InsyaAllah orang kampung boleh cari. Tapi dah dekat 2 jam dah cari tak jumpa ni. Allahuakbar. Dah report polis ke? Report polis pun tak guna Tok, sebab dia kena lepas pada 24 jam. Tapi sekarang ni kita tengah gunalah, orang kampung tengah mencari. Dia cakap Allahuakbar.
Tu Datuk dah terlanjur tu datang time-time macam ni, boleh ke Tok bantu sekali? Allahuakbar. Saya ni nak bantu ni bukanlah saya tak boleh. Tapi itulah kami ni, perjalanan kami ni jauh, jadi penat sikit kan. Tapi itulah, tak apa, kami cuba tengok apa yang kami boleh buat. Kami cuba bantu setakat mana yang boleh lah. Nama nak melebih-lebih tu, kami ni orang luar kan. Jadi tolonglah kami tu. Kami pun tak tahu nak buat macam mana kan. Orang kampung sini pun tengah usaha nak mencari ni. Dia kata dengan dia, tak apalah kalau macam tu cari dulu. InsyaAllah. Dia kata, carilah dulu. Okay, so carilah. So kami ni pun parking kereta betul-betul. Kita pun bawa keluar barang-barang. Jadi sesampai-sampainya Din, Pi, lillahi ta'ala Pi, aku cakap rumah yang kita berhenti ni aku rasa tak ngam lah. Asal Din? Tak tahulah. Aku cakap terus terang Pi, rumah ni memang tak ngam. Ni rumah siapa yang kita berhenti ni? Manalah aku tahu. Dah aku parking kat sini je kosong kan. Aku tak rasa rumah ni rumah dia macam lah Pi, rumah ni. Sebab rumah ni pelik Pi. Pelik sangat Pi rumah ni. Aku rasa macam tak ngam sangat ni. Aku rasa ini, aku cakap terus terang Pi, lillahi ta'ala, aku rasa memang aku tak boleh ni. Aku tak boleh hadap, tak boleh go. So aku cakap, Ali pula, Pi, sepanjang aku ikut kau berubat ni Pi, ini aku rasa macam lain macam lah Pi. Sebab ni melibatkan dua roh ni Pi. Macam ni lah. Apa yang korang rasa, begitu juga apa yang aku rasa sebenarnya. Lillahi ta'ala. Apa yang korang rasa, aku rasa benda tu juga. Cuma sekarang tinggal lagi, nak tak nak, kita dah sampai ke tempat ni. So bila kita dah sampai, jom kita mulakan. Kita dah sampai, kita mulakan. Jangan kita biarkan. Lepas tu dia dekat dengan saya, Pi, aku cakap terus terang Pi, ini bukan bidang aku Pi. Aku tolong kau. Tapi sepanjang aku tolong kau, walaupun aku ni nak tak nak buat, tapi kali ni aku rasa aku tak nak buat lah Pi. Boleh tak kalau aku duduk dalam kereta je? Cakap, kenapa pula Din? Tak tahulah Pi, aku rasa lain lah Pi. Aku rasa macam tak kena. Aku rasa macam, lagi satu Pi, boleh tak kau parking kereta ni dekat kereta yang banyak-banyak tu? Dia cakap, kenapa? Aku bukan takut Pi, tapi aku rasa lain lah Pi rumah ni. Aku rasa macam ada orang perhatikan aku lah. Sudah. Lepas tu Ali, sebenarnya Din, bukan ada orang perhatikan kau Din. Dah memang ada orang perhatikan kita. Lepas tu saya kata dengan Ali, jangan buat cerita Ali. Betul Pi, jujur dekat lah, kita bertiga ni kasyaf terbuka. Betul tak? Betul. Sekarang ni cuba kau pandang belah kanan kau dekat betul dekat tepi pokok pinang. Saya pun cuba pandang. Saya fokus. Ternyata ada satu sosok, ada satu lembaga tua tau. Lembaga orang tua tengah pandang kita orang tau. Masa saya pandang tu, Allahuakbar, meremang saya punya bulu roma ni. Sampai ke ubun-ubun dengan kaki-kaki saya dia remang. Allahuakbar, subhanallah. Din, aku rasa kita dah salah parking ni. Baik kita parking tempat lain. Betul Pi, kali ni tolonglah Pi, jangan jadi hero sangat Pi. Jomlah Pi, parking tempat lain. Ali pula cakap, betul Pi, aku rasa kita parking tempat lain Pi. Dalam kita nak bantu orang pun, kita tengok diri kita juga. Tadi kau cakap aku dah kena rasuk, aku memang tak sedar. Sekarang kalau aku dengan dia kena rasuk, takkan kau seorang nak hadap. Orang kampung sini aku tak tahulah ada yang boleh buat ke tak boleh buat. Jadi okeylah kalau kau dah cakap itu, aku ada tempat lain lah. So saya pun start lah kita. Saya start seribu. Lepas tu saya ke depan sikit. Tak jauh pun, dalam 50 meter je. Sampai ke depan tu saya parking. Kira parking dekat orang kampung punya tempat. Ada yang bawa motor, ada yang bawa kereta, apa semua saya parking kat situ. Bila saya parking kat situ, saya pun kau macam mana? Okey tak? Aku okey lah Pi. Tapi perasaan tu ada lagi tau. Tapi dah lagi okey tu. Dah, kita jangan fikir apa-apa. Yang penting kita keluar, kita tengok apa yang boleh.
Okay. Kita keluar, kita tengok apa yang ada. So dalam pada masa tu, kita jangan fikir apa-apa sangat. Okay? Kita jangan fikir apa-apa. Yang penting kita keluar, kita nawai tu kita ni, kita nak tolong orang je. Ingat tu, kita nak apa? Tolong orang. Ingat, aku keluar dengan alif yang tiada mati. Mati serta ajalku. InsyaAllah, Allah Maha Berkuasa. Dia lebih Maha Mengetahui. Kita ni dilindungi oleh Allah. Jangan risaulah, kita keluar. So, kita pun keluar. Lihat, sambut kita orang lagi. Okay? Lihat sambut. Tok, kalau Tok nak rehat dulu, dekat rumah tu boleh rehat. Itu rumah kami juga. Patudin. Kak, nak tanya sikit lah kak. Rumah tu rumah siapa kak? Lepas tu akak tu, okay, parking kat depan sana lah, parking kat depan, nak duduk rumah sana lah. Dia terus tak layan apa punya dia cakap. Lepas tu saya pandang muka Din. Dia kata, aku dah agak dah, mesti ada something kat rumah tu. Sebab tu dia tak mau jawab soalan aku tu. Kan naluri aku ni kuat pi. Mesti ada something yang tak kena ni pi. Dekat tu. Jadi saya pun terus cakap dengan dia, dengan Ali, okay, korang teruskan zikir korang tu, insyaAllah tak ada apa. Begitu juga dengan Al-Fatih. Al-Fatih pun sama juga. Kalau dia pergi berubat, saya akan suruh dia mantapkan zikir je. Dan sebelum kita nak pergi berubat, ingat, mantapkan zikir supaya kita tak mudah kena masuk. Dia paling penting sekali bukan sebab masuk. Yang paling penting sekali, kita tak mudah dihasut oleh syaitan, dimanipulasi oleh syaitan. Itu paling penting sekali. Sebab tu saya kata dengan Al-Fatih, dengan siapa-siapa pun yang pernah baca dengan saya, ingat, perjalanan kita nak ke sana, banyakkan zikir, banyakkan buat amalan. Jangan tinggal amalan. Sebab amalan tu lah yang membuat kita selamat, insya-Allah. Itu yang paling penting. So, bila saya dah sampai dekat rumah nombor 3 tu, yang kita nak rehat tu, kita pun berehat lah. Bila kita rehat, sebenarnya kita rehat dekat rumah yang nenek yang meninggal tu. Okay, nenek tu kena baring tu. Belum mandi lagi, apa semua belum lagi. Sempoi tak sempoi kan. Jadi memang dah bagi tahu awal lah. Okay, memang 2 hari tak mandi lagi ke, bila masa dia nak mandikan nenek ni kan. Kita orang pun, sebab kita orang ni mandi jenazah, kita orang tahulah kan. Kita tahulah sebab jangan bagi jenazah ni tunggu lama-lama. Jangan bagi jenazah tunggu lama-lama, tak bagus kan. So saya pun tunggu rumah. Bila tunggu dalam rumah, kecoh dekat luar. Katanya adik si Deha tu dah kena culik dengan bunian. Cakap, adik engkau ni dah kena culik dengan bunian ni. Dia cakap, tolong pokcik, kita nak cari adik ni. Dah, kita orang kampung dah cari, dah tak jumpa. Heran. Kalau ikut keluasan hutan ni, bukannya besar mana pun. Dengan kapasiti kita orang yang ramai ni, insyaAllah dalam 10 minit, 15 minit, pasti akan jumpa. Ini dah dekat 2 jam kita cari, tak jumpa-jumpa ni. Allahu Akbar. Lepas tu saya kata dengan ni, Din, kau jangan jadi hero, Tugas kau adalah untuk nak ubati perempuan tu je. Kau jangan kata-kata nak pergi cari lah apa semua. Aku tak nak, tolonglah. Janganlah buat perangai pelik kau ni. Aku malah nak ikut kau ni. Kadang-kadang baik kau ni tak bertempat. Yelah, aku duduk lah. So, saya pun duduk lah kat situ. Si Ali ni pula, temankan aku sekejap, Kau nak pergi mana? Aku nak kencing lah, Aku tak tahulah, aku rasa macam ada orang perhatikan aku lah. Nah, kita dalam rumah orang kot, dah memanglah ramai orang perhatikan kita. Utama sekali orang perhatikan aku. Aku ni muka lain daripada yang lain. Tapi ni lain, Aku rasa ada, bukan daripada di kalangan kita ni, bukan daripada makhluk yang nyata yang perhatikan kita ni. Ada benda lain yang perhati. So, jadi dia pun nak pergi kencing. Pasal terpaksa dia temankan dia. Dia kata dengan tuan rumah, ada orang rumah tu lah, nak tanya bilik air kat mana Bilik air kat belakang. So, saya pun pergilah bilik air. Pergi kat belakang, rupa-rupanya bilik air ni jadi bilik air pisah. Tahu kan bilik air pisah kan? Jadi bilik air kat luar.
Nak pergi bilik air tu pun bertahan juga kan. So pergilah ke bilik air tu. So masa pergi bilik air tu saya teman dengan si Ali tu. Saya teman si Ali tu pergi bilik air. Dekat Li je lah. Bilik air kat depan tu. Okay, aku basuh muka sekejap. Dia basuh muka dekat sinki tau. So lepas dia basuh kat sinki tu, okay, pun dah jauh lebih. So saya pun pergi lah, teman dia pergi. Tak adalah jauh sangat. Agak-agak dalam 10 meter ke 20 meter lebih kurang macam tu lah. Kalau kita ikut tapak kaki ni dah 20 langkah lah. 20 langkah lah pergi tu. So bilik air tu dia ada perigi. Dia ada jamban apa semua lah. So sampai-sampai dekat bilik air tu, saya tak masuk lah sebab dia nak berak ke apa semua, saya tak pasti lah kan. So dalam saya tunggu luar tu memang sunyi tempat tu. Bayangkan kita orang ada dekat rumah jenazah tu. Rumah jenazah orang meninggal. Dan ada berlaku pasal adik leha tu lah, kena histeria ke apa, Allah alam lah. Saya pun tunggu. 10 minit dah berlalu. 10 minit dah berlalu. 15 minit pun dah berlalu. Li, kau ni apa kau buat lama-lama dalam bilik air tu? Cepatlah sikit. Dah pukul berapa ni? Kau mandi ke bertelur ni? Tu Ali pun tak menyahut. Jadi dengarlah suara paip tu berbuka. Maknanya mungkin Ali ni tengah buang air besar. Dalam masa yang sama dia tengah mengelamun dengannya kan. Lepas dia kata tu dengar air paip buka. So lepas dah tunggu tu, lepas settle tu dekat 5 minit juga, kat 10 minit, 5 minit juga. Sebenarnya 5 minit tu lama tau sebenarnya. 5 minit juga lama juga, apa dia buat lama-lama dalam ni kan. Kita pun jadi heran kan. Kau ni lama-lama sangat ni, apa hal dia pula. Lepas tu telefon berbunyi. Din call. Apa Din? Kau pergi mana Syul? Lah kan aku cakap kau Ali pergi bilik air ni apa semua. Gila, Ali dekat sini lah. Kau agak-agak lah. Aku yang bawa Ali pergi bilik air ni. Kau janganlah main-main. Pi, Ali dekat sini lah. So saya terus off handphone. Bila saya off handphone, kalau korang kat tempat saya, apa korang buat? Saya bagi soalan ni dekat YouTube dengan Facebook. Kalau korang kat tempat saya, apa korang buat? Saya tengok jawapan anda. Jawapan biar munasabah Lari. Banyak lari. Bilik air kosong. Tak, bilik air tak kosong lagi. Lari terus. Cabutlah. Cek bilik air. Betul, Muhammad Azam. Cek bilik air. Cabut. Cari jalan. Cari jalan. Macam ni lah best. Saya suka live macam ni. Anda semua ada respon dengan saya. Cek lah bilik air. Betul lah tu. Cak Alip bot. Okay. Baik. Kita stop. Jadi jawapan anda tu semua jawapan yang sama lah. Kalau saya kat depan anda pun, saya akan jawab lari. Saya takkan tengok bilik air tu. Saya akan lari lah. Nak pergi tengok tu nombor 2 punya hal lah. Tak ada berani sangat lah saya kan. So saya pun lepas saya kan telefon kan, borak-borak dengan si Din ni. Gila apa kau Ali dekat sini Nasyul? Cakap, ya ke? Aku yang bawa Ali pergi tandas. Ali mana dah sini cepat sikit. Engkau ni nak mengular je. Dia cakap saya nak mengular. Lepas tu saya pun tak telefon. Ni saya lakon balik tak telefon. Bilik air depan ni. Siapa pula yang aku bawa tadi ni? Li, kau kat dalam tu kali. Saya dengar suara orang bernapas berdengus macam tu. Selamat Hari Raya lah. Terus saya pun melangkah. Tak lari, saya berjalan-jalan berlari anak lah. Okay. Saya dalam berlari anak lah. Jadi bila saya sampai dekat pintu belakang dapur tu, saya nampak Ali dengan Din tengah duduk. Betul lah.
memang ahli dengan dia tengah duduk siapa pula dalam bilik air tu. Jadi saya pun pergi. Weh, tadi bukan kau nak pergi bilik air ke? Memang aku nak pergi bilik air pun. Yang kau keluar daripada bilik air asal kau tak beritahu aku. Lah, kan tadi aku basuh muka. Dah tu, lepas aku basuh muka, aku belah. Dia cakap, kau belah ke mana? Aku pergi kat Din lah. Kau tinggalkan aku kat situ. Ya lah. Aku ingatkan kau yang nak pergi. Lah, aku tak faham. Ali, tadi kau cakap dengan aku suruh teman kau pergi bilik air. Ya, aku nak pergi bilik air. Aku nak kencing. Lepas tu kan kau cakap, kan bilik air tu jauh sangat kan. Aku cakap, weh jauh sangat. Terbantuk aku nak kencing macam ni. Lepas tu kan aku cakap dengan kau aku nak basuh muka. Lepas aku basuh muka, aku tu dah masuk dekat ruang tamu. Aku tak pasal pula kau kat situ. Lepas tu tadi yang datang dengan aku tu, mana aku tahu, kau jangan buat cerita Pi. La ilah, aku dekat bilik air tadi bawa kau jangan buat perangai lah Ali. Din, Pi, Ali ni dengan aku. Ya, malam, masa tu malam, tolong masa tu malam. Ali dengan aku lah Pi. Bila pula dia pergi tandas, engkau seorang dia pergi tandas. Allah, saya duduk sadar. Allahu Akbar. Siapa pula tadi yang temankan aku ni? Muka macam kau Ali. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saya terus Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanallah. 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 Saya terus tak nak buat apa tau. Bayangkanlah benda tu jadi kan. Tak apa lah. Aduh, ini betul hardcore punya hal lah ni. Hardcore lah. So, jadi apa yang saya buat, saya pun duduk lah tengah tunggu apa instruction daripada Leha lah kan. Kak Leha lah apa yang instruction dia nak buat kan. Nak berubat ke nak apa. Yang mayat ni tak mandi-mandi lagi. Jadi, Kak Leha pun datang ke kami. Kata, Tok, ada masalah sikit ni Tok. Masalah apa ni? Sekarang ni masalahnya adik saya tak jumpa. Diorang kata kena culik bunian. Allahu Akbar. Macam ni ya Kak. Saya ni macam ni saya ni tak apa pandai sangat dalam bab-bab ni. Yang penting sekarang ni, okey. Yang penting sekarang ni apa yang berlaku. Yang penting sangat-sangat ni kena uruskan jenazah dulu. Kena uruskan jenazah dulu. Jenazah tak boleh tunggu lama. Jenazah kena uruskan. Sebab lagi lama Hanif kuat tenaga jin tu sebab dia merupai kawan awak PM? Tak. Sebenarnya tak kuat pun Hanif. Nanti saya cerita kenapa dia menyerupai kawan saya. Okay Hanif? Jadi sebenarnya tak boleh kita biar lama-lama jenazah ni. Sebab setahu saya kalau lama-lama jenazah akan jadi busuk. Bila busuk nanti dia akan menimbulkan cerita-cerita yang tak elok. Okay? Benda ni memang betul kena selesaikan. Lepas tu dia kata apa tau, sekarang ni masalahnya untuk nak uruskan jenazah ni, tukang mandi kata dalam pukul 10-11 lagi baru kita mandikan dan ke bumi akan lepas subuh. Kok macam mana pun kena cepat uruskan jenazah ni. Sebab apa? Tak boleh dibiar lama. Kalau lama-lama tak boleh. Jenazah walau kok mana pun jenazah memang tak boleh biar lama. Tak baik kita biar jenazah ni tertunggu lama-lama. Tak kisah jenazah ni macam mana, baik ke tak baik ke, kita tak boleh biarkan jenazah ni tertunggu lama-lama. Kita kena selesaikan. Tapi masalahnya adik saya macam mana Tok? Adik tu, sebab tu kita kena bagi dua kumpulan. Satu kumpulan orang kampung yang ada beberapa sikit sebanyak dalam perubatan ni bantu untuk mencari. Yang lain tu orang surau ke apa semua bantu untuk nak mandikan jenazah dan uruskan proses ni. Jadi saya pun fikir balik. Saya sekat dengan dia, okey faham. So saya pun bagi tahulah dengan Din, aku dah agak dah. Engkau mesti nak suruh kita orang cari ni kan? Tak, bukan. Benda. Kak Leha, macam ni Kak Leha. Selain daripada mengubat orang, kami ni dekat Kuala Lumpur pun banyak juga menguruskan jenazah. Boleh tak kami bantu untuk menguruskan jenazah?
untuk menguruskan, kami memang tak mandikan perempuan, tapi kami cubalah bantu sikit sebanyak untuk menyediakan bahan ke apa ke yang patut. Kak Leah kata, tak apa, sebab benda tu dah ada orang dah. Cuma nak tunggu dia datang je. Dia nak tunggu dia sampai je. Okey. Jadi dalam pada masa tu juga, kita kena bantu sekat mana yang boleh. So saya kata dengan Din. Macam ni Din. Aku tak katalah aku nak jadi hero. Ali, aku tak katalah aku nak jadi hero. Tapi apa salahnya kita bantu diorang. Sebab apa? Tujuan kita adalah untuk nak tolong adik Kak Leah ni. Tapi adik ni tak muncul-muncul pun dah masalah untuk kita juga. Baik, kita tolong. So, aduh, ni aku malas ni, Din. Aku malas betul lah. Lepas tu Kak Leah kata apa tau? Kak Leah ni bercakap, betul ke Pak Penawir, betul ke Tok boleh tolong carikan adik saya? Kalau Tok boleh tolong, okey, saya nak bagi gambar adik saya. Ni rupa dia. Sebab masa Kak Leah call saya tu, dia hanya sempat bagi nama je. Dia tak bagi pun apa gambar apa semua. Jadi Kak Leah ni masuk dalam bilik, dia ambil gambar adik dia. Tujuan dia supaya kita orang jumpa lah kan. Jumpa perempuan lain kan, bukan adik Kak Leah, betul tak? Jadi dia pun bagi gambar tu kat saya. Bila saya tengok gambar tu, Astaghfirullahalazim. Korang rasa apa jadi? Masa Kak Leah bagi gambar tu kat saya tengok gambar tu, Allah, astaghfirullahalazim, la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahu akbar. Korang rasa gambar tu kenapa? Baik. Bila saya tengok gambar tu, saya cakap dengan apa nama tu, saya kata dekat Din, kita kena cari perempuan ni, Din. Okey, kita kena cari perempuan ni dan kita kena cari sampai dapat. Bila Din tengok dia gambar tu, kita nak mula yang kat mana dulu ni nak cari pi? Aku ke apa, kalau betul-betul nak cari, kita cari betul. Dalam hati saya, memang celaka perangai kau ni, Din. Asal dahi licin ni kau terus. Perempuan tu cakap terus terang, memang lawa. Pakai baju kurung. Dia ada dua gambar. Pakai baju kurung dengan pakai pudah, dengan pakai baju kurung tak ada rambut. Sebab tak ada rambut tak ada tudung. Sebab perempuan tu hilang tak berdudung. Lawa teruk gila. Cakap memang lawa. Memang lawa. Astagfirullahalazim, lawa. Memang orang tak dinafikan lah. Saya dengar rendah hati. Tak dinafikan lah. Orang Kelantan memang cantik. Orang Kelantan memang cantik. Terus terang saya kata. Orang Kelantan memang cantik. Putih-putih. Muka iya-iya Patani tu. Cakap apa? Pi, kita nak mula yang mana ni, Pi? Kita nak cari kat belah mana ni? Dia pula bagi instruction kat saya. Ali pula tengok. Ali bila pandang, patutnya daripada awal lagi, Pi, kita tolong Kak Leah ni cari. Engkau lah sibuk nak pergi sana sini. Kau punya bayangkan, dorang bukan main hentam saya tadi. La ilaha illallah wa na'udzubillah. Ali dengan dia ni, inilah kadang-kadang saya sayang diorang ni, sebab diorang ni punya perangai lah. Menyakitkan hati betul. Lepas tu Kak Leah kata, kenapa? Ada masalah ke? Tak ada. Sekarang ni kita nak cari dengan siapa ni? Dia cakap, sekarang ni kat depan ni memang tengah kat depan ni memang diorang tengah kumpul-kumpul nak carilah, nak mulakan pencarian. Boleh lah kalau macam Tok nak join sekali, saya akan panggil diorang join sekali je apa semua. Boleh lah, nanti kan saya pergi kat sana lah nanti. Lepas tu Kak Leah tu pergi kat sana. Tapi nampak wajah sebenarnya, tengok muka Kak Leah pun lawa. Kak Leah lawa. Umur dia, saya tak tahu umur dia berapa, tapi Kak Leah lawa. Badan dia solid, dah kahwin anak 2. Memang lawa. Bila Kak Leah pergi sana je, saya dengan Din dengan Ali,
Korang tadi bukan main lagi lah. Tak payah masuk campur lah. Apalah. Ali, bila pula aku cakap? Din dia cakap. Aku tak kata apa-apa. Patutnya kita dari awal-awal lagi kita cari si adik Leha ni. Tukar statement terus. Memang kalau masuk mahkamah aku kalah siul. 2 lawan 1. Sebabkan dia lawa kan. Kalau muka macam jerangkung, mesti kau maki aku kan. Mana ada pi. Din punya ayat, tahu tak benda? Din punya ayat, kita ni mana boleh menghina ciptaan Allah pi. Setiap ciptaan Allah ni semuanya cantik-cantik, handsome belaka. Saya pun terus pandang muka Din. Wah. Biar betul Din. Ya pi. Manusia ni, Allah cipta manusia ni semuanya cantik-cantik belaka. Semuanya cantik, semuanya handsome belaka. Macam kau, walaupun kau macam ni, tapi kau unik. Dalam hati saya, time tu lah kau bukan main lagi lah. Alahai. Din, Ali. Apalah punya PL kawan-kawan aku ni. Dia kata, okey lah. Kalau korang nak kata macam tu, semangat lah aku. Aku suka korang macam ni. Korang semangat. Lepas tu si Din ni pula, dia boleh kata apa tau. Patutnya awal-awal kita terus pergi. Tak payah kita singgah semayang. Lagi cepat kita sampai. Lagi senang kerja kita. Ini dah susah kerja dah ni. Kan dah susah lah kita nak cari adik Kak Leha ni. Tapi walau macam mana pun kita jumpa aku nak kalau boleh kau jangan kasar dengan perempuan. Saya kata dengan Ali, dengan Din, bila pula aku kasar dengan perempuan? Aku tak pernah kasar dengan perempuan tau. Dia cakap, bukan maksud aku kasar tu aku tahu. Aku tak nak nanti kalau macam kata perempuan yang kita jumpa ni, adik Kak Leha yang kita jumpa ni, kalau dia kena rasuk ke, dia kena tumpang ke apa, kau janganlah nak tengking-tengking dia. Kau janganlah nak tampar-tampar apa dia pun semua. Kau kena ingat sesungguhnya orang yang dirasuk ni tidak mengetahui apa yang berlaku kat diri dia. Si Ali pun masuk. Betul. Aku pun tak perasan aku kena rasuk ni. Saya cakap apa dalam hati. Memang kena siapa aku hari ni. Memang kena. Memang aku cakap Ali dengan Din korang memang A lah. Lorang memang A. Tang buruk semuanya aku. Tang lawa korang semuanya betul. Kita cakap betul apa? Allahu Akbar. Okey, kita tutup cerita bab gurau senda tu Jadi kita orang pun pergilah dekat sekelompok orang-orang termasuk dengan kampung adalah dengan beberapa rela apa semua kan. Assalamualaikum. Salam. Saya gelarkan nama si Sofi. Ini kawan saya Din ni Ali. Kami ni daripada Kuala Lumpur datang nak merawat. Okey tadi Leha dah beritahu tadi. Sekarang ni macam mana? Okey, kalau ikut pada pandai kami lah. Kalau ikut daripada pandai kami ni apa semua, kalau ikutkan Leha ni, adik Leha ni dah kena. Okey lah, saya nak bagi nama apa? Saya bagi nama dia Ain, boleh tak? Ain bukan nama sebenar Ain ni adalah adik kepada Kak Leha. Okey, Ain bukan nama sebenar Sebenarnya Ain ni kena sorot dengan bunian. Lepas tu Din, macam mana Pok Cik kata dia kena sorot dengan bunian? Sebab hutan ni tak luas pun, tak besar mana pun. Dia beberapa hektar je, lagipun dia tak tebal. Kalau kata dia nak hilang pun, kita akan jumpa dia dalam masa 10 ke 15 minit. Ini dah 2 jam dah kita orang jumpa. Kita orang cari, tak jumpa si Ain ni. Kalau betul lah si Ain ni berlari laju macam mana pun, kurang-kurang kita dah telefon orang kat depan sana tu untuk standby. Apa semua kokot lah ternampak Ain ni. Lepas tu si Din pula, dalam cerita ni kira saya tak banyak buat kerja tau. Din yang banyak buat kerja. Sebab apa? Din ni boleh bagi tahu pula. Din ni pula yang nak ambil macam Inspector Gadget. Macam Detektif Conan pula dia kan. Pakcik, dekat area hutan ni ada sungai ke, ada macam lopak ke, gua ke, apa ke, takut-takut dia masuk dalam tu ke apa. Kalau nak kira sungai, ada sungai tapi jauh. Kalau nak kira gua tak ada, bukit lagi tak ada, jauh kan. Cuma kat sini kawasan hutan. Cakap, ada rumah lagi tak kat sini? Rumah tak ada. Setakat ni rumah tak ada, pondok pun tak ada. Yang ada 4 rumah kat sini je. Lepas tu Din pun masuk lagi. Ada lagi Pok Cik nak tanya, rumah yang hujung tu rumah siapa? Pok Cik tu diam. Sebenarnya rumah tu rumah arwah nenek Moi. Arwah nenek Moi? Ya, rumah tu tak ada orang pun masuk sebenarnya.
Cuma yang banyak yang selalu masuk rumah tu Ain je selalu masuk. Sebab Ain dengan nenek moy ni ibaratkan memang tak boleh dipisahkan. Selalunya yang jaga arwah nenek moy ni Ain yang jaga. Basuh berak dia apa semua Ain lah yang jaga apa semua. Sepanjang kami kenal arwah nenek moy ni, walaupun hari raya pun kita orang tak pernah pergi rumah dia. Cuma nenek moy ni akan pergi rumah anak-anak dia. Kalau dekat sini ada 4 buah rumah. Dia ada 5-6 rumah. Tapi rumah tu dah tak berapa lah sangat. So ketiga-tiga rumah ni lah rumah adik-beradik sebenarnya. Jadi diorang ni bina rumah atas tanah mereka sendiri. Jadi kalau raya memang ramai. Keluarga diorang ni ramai. So kalau hari raya ke apa memang penuh rumah ni. Cuma rumah nenek moy ni dipahamkan memang dah lama tak ada orang masuk. Okay. Dah lama tak ada orang masuk. Cakap, oh ya ke? Cuma yang masuk Ain seorang je masuk. Ain tak seorang je. Lepas tu Allah Akbar. Lepas tu Din. Kalau macam tu maknanya ada something lah dekat rumah tu. Dah cari dah Ain kat rumah tu. Tiba-tiba dia cakap, dah cari dah Ain kat dalam rumah tu. Dalam ramai-ramai ni, seorang pun tak terfikir nak cari Ain kat dalam rumah tu. Bayangkan, dalam ramai-ramai tu, Pok Cik tu, kan? Kita sibuk 2-3 jam cari, tak ada siapa pun nak cari Ain kat dalam rumah. Tapi sebab Ain lari ke hutan. Itu kita nampak lari ke hutan, tapi kita tak tahu. Mungkinlah dia ni dah masuk dekat rumah tu tanpa disedar. Apa semua. Lepas tu, saya pandang muka Din. Saya pandang muka dia, saya buat sini. Ibaratkan dia buat kerja lah, Din. Saya pandang mana. Lepas tu Ali pula. Kira cerita tu Din jadi hero lah. Din memang hero lah cerita dia. Din memang hero lah time tu. Cakap engkau memang Din punya hal lah. Din pun datang kat saya. Dia terus maklumkan kepada saya. Pi, aku rasa Ain ni ada kat rumah ni. Kan tadi aku berhenti kat rumah tu, kau yang tak nak. Bila pula aku cakap aku tak nak? Sebab aku cakap baik kita parking kat sana. Kan aku rasa dia dah putar cerita dah si Din ni. Dia dah putar cerita. Dia nak cerita yang konon ni dia tak bersalah lah dalam hal ni kan. Inilah perangai si Din ni. Selagi dia tak kahwin, selagi itulah perangai dia macam tu. Kalau ikut kes, kalah kes tu. Dia menang lah. Okay. Dia punya manipulasi dia memang terbaik lah. Kalah jin tu Din. Dia bila sampai dekat rumah nombor 4 tu, dah jadi masalah pula. Tak ada orang pula berani nak masuk rumah tu. Dah jadi masalah pula. Tak ada siapa nak masuk ke rumah tu. Kali sampai-sampai Tok naik lah. Pakcik naik dalam rumah tengok. Pakcik tu pula, kami walaupun orang kampung sini, tak pernah kami naik rumah ni. Ada yang boleh naik ke? So, masa tu, tolong relax, cool down jap, fokus. Ketika tu saya kata dengan Din, kejap. Kenapa Pi? Pakcik, kejap pakcik. Kenapa ni? Saya pun pergi depan rumah tu. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Buka. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Saya tengok rumah tu, Saya tengok rumah tu kan. Saya tengok depan. Pi, saya pun buat macam ni. Pi, sabar Din. Lepas tu pakcik tu, ada apa ni? Kejap. Saya pun bagi tahu. Din, Ali, pakcik dengan orang yang ada kat sini. Rumah ni ada energi yang tak bagus.
Dan rumah ni ada penghuni yang tak bagus. Pakcik tu cakap, penghuni? Setahu saya yang duduk dalam rumah ni arwah nenek Mui je. Betul. Memang betul arwah nenek Mui. Memang betul arwah nenek Mui. Tapi sebenarnya dalam rumah ni ada makhluk lain, iaitu belaan dia sendiri. Maksud awak, Sopi? Maksud saya, arwah nenek Mui ni dia ada membela dan dia ada saka. Sebab tu tak ramai orang masuk dalam rumah ni. Sebab utama dia, mungkin tak nak orang tahu apa yang ada dalam rumah ni. Cakap Allahu Akbar. Lepas tu saya pandang lagi, Kak Leha pun ada kat situ, Kak, saya nak tanya Kak, saya minta maaf Kak, saya ni bukan orang kampung sini. Dalam pada masa tu, Kak, saya nak bagi tahu Kak, orang yang patut menguruskan jenazah nenek Mui ni duduk kat mana Kak? Orang kampung sini juga. Kalau ikut logik akal orang kampung sini, takkan dia mengambil masa yang agak lama untuk datang ke rumah ni untuk menguruskan jenazah. Sebenarnya ada benda yang menghalang untuk diorang datang ke sini. Ya betul. Sebenarnya ada benda yang menghalang untuk mereka datang ke sini. Salah satu sebabnya, sebab itulah benda ni berlaku kat kami. Perjalanan kami ke KL ke sini pun ada benda yang berlaku. Selalunya benda-benda macam ni kalau berlaku, tak nak kita ni menguruskan jenazah tersebut dan tak nak kita buang benda yang berada di dalam rumah ni. Sebab apa? Benda-benda yang dibela oleh arwah nenek Mui ni dah menghuni lama dah dekat dalam badan nenek Mui. Dan satu lagi, untuk pengetahuan anda semua, Ain yang dimaksudkan tu adik kepada siapa nama tu, adik kepada Leha tu. Minta maaf cakap Kak, adik akak 100% dah memiliki saka arwah nenek Mui. Astaghfirullahalazim, tak mungkin tu, tak mungkin. Adik saya ni, ya Allah, dia baik. Semayang tak tinggal, apa semua tak tinggal. Jangan kita pandang orang kat luar, kita kena tengok dia dalaman. Kan tu, kena ingat seberapa lama korang yang kenal arwah nenek Mui ni, berapa lama korang tak masuk dalam rumah nenek Mui. Kenapa Ain seorang je boleh masuk dalam bilik nenek Mui? Sebab apa? Sebab nenek Mui dah pilih dah orang yang dapat saka dia, itu cucu dia sendiri. Kak, saya nak tanya dengan Kak, adik-beradik akak semua perempuan kan? Macam mana? Dah, yang siapa nama tu, si Leha ni pula terus panggil saya Ustaz. Macam mana Ustaz tahu? Dalam hati saya, Ustaz pula, tadi kau panggil aku Tok kan? Jadi saya kata dengan Leha, saya cakap berdasarkan fakta, adik-beradik awak semua perempuan kan? Dan Ain ni adik yang bongsu tu. Betul. Lagi satu, dalam adik-beradik awak, Ain seorang yang jaga nenek Mui, betul? Betul. Yang lain semua tak jaga. Betul tak? Betul. Dekat sini ada tak akak yang sulung dengan semua? Dia kata semua ada. Baik, kalau ada semua, saya nak jumpa akak yang sulung. Akak sulung dia pun datang. Okey. Akak sulung dia pun datang depan saya, dalam keadaan dia pucat. Ini bukan perkara main-main ni. Kak, akak adalah akak yang sulung dalam keluarga ni. Cuba akak bagi tahu saya, berapa umur akak sekarang? Dia kata umur dia dekat 60 lebih lah. 60 lebih lah ketika itu lah. Saya rasa akak lebih mengetahui apa yang terjadi pada arwah nenek Mui. Maknanya bukan nenek Mui tu, bukan nenek lah. Maknanya nenek tu mak dia lah, betul tak? Mesti mak Mui ni.
Macam ni lah Ustaz. Aku minta maaf lah dekat adik-adik aku yang lain. Kenapa tu? Sebenarnya mak kita ni memang ada bela. Dan dia memang ada saka keturunan dengan saka sendiri yang mak ambil. Allahu Akbar. Sebab tu mak nak sangat dia duduk berasing. Sebab mak tak suka kalau kita solat dalam rumah. Bila kita solat kat rumah, memang mak akan panas, mak akan sakit, mak akan tak suka dengan kita. Lepas tu akak adik-adik lain, kenapa kau tak pernah cerita kat kita orang ni Long? Aku tak nak cerita sebab mak tahu, aku tahu benda-benda ni. Mak pernah cakap dengan aku, kalau aku buka cerita ni, nanti mak akan hantar, mak akan rosakkan rumah tangga aku. Cerita dia. Sebab tu aku diam je. Aku janji dengan diri aku dah cakap dengan suami aku tak mau campur urusan ni. Kalau aku bagi tahu korang, nanti kan mak marah, mak akan kacau keluarga aku. Aku cakap Allahu Akbar. Lepas tu saya kata dengan akak yang sulung dia, seberapa lama akak simpan rahsia ni? Lama. Semenjak rumah nombor 4 ni dibina. Sebab rumah yang keempat ni hanya mak je duduk. Tapi pelik, kenapa mak suka dengan apa nama tu, nenek Mui. Sebenarnya kan, yang meninggal ni adalah mak diorang, bukan nenek. Tapi diorang panggil mak diorang ni Nek Mui. Nenek Mui. Diorang panggil mak diorang ni Nenek Mui. Tak tahu kenapa. Saya tak boleh nak jawab soalan tu. Okey, saya tak boleh jawab soalan tu. Jadi ketika itu pula saya cakap, sebenarnya Nenek Mui ni memang dah simpan hajat lama dah, untuk dia serahkan semua saka-saka dia ni kepada anak yang bongsu, iaitu Ain. Sekarang ni kita nak masuk dalam ni ada macam-macam halangan. Sebelum kita masuk dalam ni, saya nak tanya dengan Kak Leha. Kak, akak cuba telefon orang yang mandi jenazah tu. Diorang kat mana sekarang? Akak dah telefon banyak kali, tapi line tak dapat. Macam line tak ada. Sebenarnya bukan line tak ada, Kak. Diorang ni ada, Kak. Diorang dekat dengan kita, Kak. Cuma kita tak nampak. Sebenarnya diorang ni dah dikabulkan dengan mata-mata. Kak, Allahu Akbar, Subhanallah. Macam mana? Tak apa, Kak. Macam ni, Kak. Saya tak kata saya hebat. Saya tak kata saya kuat. Apa yang saya buat, kita buat sama-sama. Saya cerita dengan anda semua. Saya cerita dengan anda semua. Okay. Pok Cik, ada beberapa ustaz kat sini kan. Apa kata kita sama-sama baca ayat kursi, kemudian kita baca kita baca surah Yasin sampai 7 mubin, kita kena hempas dekat tanah. Sampai kat mubin tu kita kena tepuk dekat tanah. Kalau boleh pakai kaki kiri, jangan kaki kanan. So ramai-ramailah baca. Diketuai oleh pakcik yang kata dia ni ustaz dah. Baca. Lepas dah baca sampai 7 mubin tu, diorang hentak kaki. Gemuk kali. Sampai mubin yang kedua, gemuk kali. Mubin yang kedua sampai mubin yang ketujuh, saya sendiri yang baca. Bismillahirrahmanirrahim. Hai bersih besar, aku tawasal usulkan kau tidak boleh membinasakan aku dengan berkat wali 10 yang berjaga ku. Rabbana zalamna anfusana wa iblan tafilana wa tahamna lakunanna minal qasirin. Bismillahirrahmanirrahim. Ala ya'lamu ma qalaqal wa hatifu kabi. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahman. Kau bukakanlah segala pintu yang terhalang antara kami ni semua. Buatkanlah kami semua melihat alam-alam ciptaanmu ya Allah. Jauhkanlah kami daripada segala musibah-musibah dan berikanlah kami kekuatan keimanan kepada kami ya Allah. Kemudian saya baca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan berkat dan aku mohon kepadamu ya Allah, bantuilah aku ya Allah dengan azimat la malif la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Aku memohon kepadamu ya Allah, ya Muhammad, ya Sulaiman alaihissalam,
Al-Fatihah Nabi Sulaiman. Kita baca Al-Fatihah apa semua. Dan itu mohon padamu ya Allah, kau pemudahkanlah urusan aku ya Allah. Saya pun baca faham. Kurang daripada 10 minit puak-puak perempuan yang untuk menguruskan jenazah tu sampai. Bila sampai, muka berpeluh-peluh makcik-makcik tu semua. Jadi bila dah berpeluh ni, Allahu Akbar. Sampai pun rumah kau ni Leha. Kenapa makcik? Aku lepas dengar nenek Moi meninggal tu, kita orang pun kumpul lah ahli kan bunyi lagi. Kita orang ni kumpul lah rakan-rakan grup-grup yang nak ngurus jenazah. Berjam aku nak pergi ke tempat kau ni. Padahal bukan jauh pun, 10 minit pun tak sampai. Tapi kasih jauh. Lepas tu saya pun senyum. Saya senyum. Betul tak saya kata? Sebenarnya diorang ni dah lindung supaya mata diorang ni dah dikabulkan, supaya diorang ni takkan dapat menguruskan jenazah nenek Moi. Sebab apa? Biasalah, ada penghuni di dalam rumah ni dan ada orang yang perlu kita selamatkan. Dia tak nak benda ni diselamatkan. Inilah fungsinya jin dan syaitan ni, sentiasa menyesatkan. Allahu Akbar, kamu biar betul. Makcik terperanjat ni dengar macam ni. Katanya lah, kata makcik tu. Saya kata dengan dia, ini lumrah. Ni lumrah alam. Lepas saya dah cerita tu, saya kata dengan akak dan Kak Lea, akak boleh bawa jemaah-jemaah ni pergi mandikan jenazah nenek Moi. Yang kami ni akan tolong tengok kat mana yang kami boleh bantu, kami bantu. Tiba-tiba lepas saya cakap benda macam tu, saya terdengar satu suara dekat dalam rumah arwah nenek Moi. Tengah-tengah saya cakap, ini situasi saya tengah bercakap. Kak Lea, Kak Long, apa semua, yang mana perempuan tolong bawa jemaah-jemaah ni yang untuk menguruskan jenazah arwah nenek Moi ni, untuk uruskan jenazah nenek Moi ni. Kita tak boleh tunggu lama. Saya minta maaf, saya bukan nak ambil kerja orang kampung ni, tidak. Tapi kita kena uruskan jenazah tu secepat mungkin. Nasib baik Tok Ketua dia baik. Tok Ketua dia okey. Tok Ketua dia okey apa semua. Sambil-sambil tengah saya cakap tu, okey. Sambil-sambil saya tengah saya cakap tu, dalam rumah nombor 4, rumah arwah nenek Moi tu, so kedengaran suara tu bukan saya seorang yang dengar, bermakna orang yang kat bawah ni semua dengar. Din yang dengar pun suara tiba-tiba dia rapat dengan saya. Saya pandang muka Din. Saya kata dengan Din, tadi bukan main lagi kau sibuk nak mencari apa semua ni, tiba-tiba kau pula yang ni kan. Pi, ini bukan suara Ain Pi, ini suara lain. So bayangkan ketika itu kan, ada beberapa orang kampung yang semakin lama semakin kurang. Bermakna ada yang dah balik. Okey, balik. Jadi ketika itu apa yang saya buat, saya kata dengan Din, kau tolong aku Din, kau pergi ambil setangi dengan buhor, bawa kat sini, aku nak bakar. Lepas tu Ali, kau pergi ambil mayang pinang cepat-cepat Ali. So Ali pun ambil mayang pinang apa semua. Tengah-tengah diorang berlari pergi ambil. Bukan jauh pun daripada rumah tu, nak pergi tu tak jauh mana pun. Tengah-tengah nak pergi ambil, saya pun kira macam mana, kira kan rumah tu kan dia ada tiang. Korang tahu tak rumah tiang? Rumah tiang ni macam mana? Dia rumah tapi dia ada rumah kampung, bukan rumah rantai. Rumah tu di atas ada tiang-tiang, ada 4-5 tiang. Kira nak naik rumah tu kena tangga. So saya nampak dekat bawah rumah tu ada satu kaki. Kaki tu buruk tau, tengah naik sini lah. Bila saya
bila bila saya jenguk ke bawah tu, rumah atas betul. Bila saya jenguk ke bawah tu, saya dah tengok lah, aduh, ini apa benda ni kan? Apa benda ni? Saya tengok pada bawah kan. Sebab nampak benda, ada kaki tu tengah naik tau. Saya pandang ke bawah kan. Saya cubalah nak cari, nak tengok kan. Ada tok, so ada pokcik ni pun dia ikut saya juga. Saya apa Sophie? Saya nampak benda lain ni pokcik. Bila saya tengok belah belakang tu kan, saya betul-betul nampak belah belakang tu kan. Saya cuba ke depan. Bila saya ke depan, saya tengok, pintu jendela terbuka. Ain tengah berjoget. Begitulah, dekat jendela tu kelihatan muka Ain. Jadi bila kelihatan muka Ain tu, saya nampak Ain ni memang lawa lah cerita dia. Memang lawa. Lepas tu dia muka Ain. Bayangkan muka Ain. Jadi ketika itu, bila saya nampak tu, apa nama, Din dengan Ali laju datang kat saya. So bila Din dengan Ali, ya Allah, Astaghfirullahalazim, Pi. Apa jadi ni, Pi? Tiba-tiba Ali dengan Din, dia jadi macam mana tau? Dia ni jadi macam mana tau? Dia jadi macam lemah. Lepas tu sama dengan pokcik tu pun jadi lemah. Ya Allah, Allahu Akbar, Asyhadu an la ilaha illallah. Ini ikut kepandaian masing-masing lah. Ketika itu semua menggunakan ilmu masing-masing. Sebab semua orang takut. Kita kalau takut, kita pun akan jadi macam-macam. Sama ada kita baca surah Al-Fatihah, sama ada kita baca doa makan, sama ada kita baca Alif Bata, kan? Jadi macam-macam lah. Okay, macam-macam kita akan baca. Macam-macam kita baca. Ada yang baca 3 kur, 4 kur, 5 kur, 6 kur. Semua ada yang baca kursi. Ada yang baca Alif Bata. Semua pun ada lah. Sebab ketika itu masing-masing dia takut. Jadi yang tak takut siapa? Bukan Pak Unawi. Okay. Bukan Pak Unawi. Saya pun takut juga. Tapi kalau saya takut, hilanglah reputasi saya sebagai seorang perawat. Kim Jong Lan, sini anjing menyala. Aduh, buat hal lah. Kalau anjing menyala, itu bermakna ada kehadiran yang tak diundang lah. So sebab tu, kalau anda perasan, setiap kali saya buat live, saya akan baca ala ya'lamu ma khalaqal wa huwal latiful khabir. Ayat ini adalah ayat untuk pemanggil sebenarnya. Jadi sebab itulah, sebab itulah saya kalau buat cerita pasal pengurusan jenazah ni, saya suka dengar, saya suka anda ni hayati cerita saya. Sebab bila anda hayati, anda akan dapat tahu. Kan? Bunyi lagi. Ketek. Macam-macam bunyi. Kalau kita duduk dekat rumah flat, kita akan dengar bunyi guli tu. Ni kita dengar tek, tak, pop. Ni maknanya bunyi lah. Bunyi tapak kaki ni pun mesti ada lagi. So si Ali dengan Din, ya Allah, apa dah jadi dengan Ain? Ya Allah, Pi, aku lemah gila, Pi. Kaki aku longlai kan.
Kaki aku long line ni cakap kan. Cakap sabar. Sabar. Sebab apa kaki kau long line? Sebab energi kau tak kuat. Kau kena kuat. Kalau kau tak kuat, susah. Tongkat lidah ke langit. Baca. Ya Hayyu Ya Qayyum la yamut. 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 Ya Hayyu Ya Qayyum. Ya Hayyu Ya Qayyum la yamut. Allahu Akbar. Ada benda yang tak diundang dah berjaya masuk dalam rumah saya ni. Ya Hayyu Ya Qayyum la yamut. Ya Qayyum Ya Qayyum la yamut. Baca benda tu. Kena kuat. Sebab apa? Bila korang tak kuat, batiniah korang lemah, korang akan jadi takut. Korang kena ingat, selagi mana dia tak muncul depan kita, selagi itulah dia akan cuba untuk menakut-nakutkan kita dan untuk melemaskan kita. Kan? Jadi, okey. Kepada mereka yang dengar cerita saya, kepada mereka, sebab tu saya galakkan ambil air semayang. Kalau anda rasa panas, kalau anda rasa berdegup, kalau anda rasa tak seronok, rasa meremang seperti diperhatikan, terus baca Bismillah 5 ataupun baca Qala Rabbana Zalamna Anfusana wa ibnan tafilana wa tahamna lakunanna minal khasirin, atau baca Al-Fatihah sebab diri anda sedang diperhatikan. Okey. Jadi ketika itu jugalah, saya tak kata saya kuat, tapi setiap bila saya dah rasa ada satu benda yang tak bagus dekat rumah tu, saya terus tukar lidah ke langit dan saya terus baca Ya Qayyum Ya Qayyum Ya Qayyum. Saya nampak sahabat saya dah mula lemah, dan saya nampak pokcik dengan orang-orang kampung tu pun rasa macam dah lembik. Mungkin kepenatan, mungkin juga mereka tak pernah mungkin juga mereka tak pernah nampak benda-benda macam ni. Wallahu a'lam bishawab. Benda-benda ni sebaiknya kita jangan tengok lah kan. Jadi saya tengok si Ain tu mengacau. Begitu muka dia. Menakutkan juga sebenarnya. Saya tengok pun takut. Bila saya tengok wajah Ain tu, saya kata, Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ali, Din, kita pecah masuk nak rumah ni? Cakap, kau biar betul pi. Yup, kita pecah masuk rumah ni, kita tangkap si Ain ni. Bila kita tangkap Ain ni, baru kita dapat apa yang kita nak buat. Jadi kita minta tolong orang kampung yang mana ada kat sini. Tak ramai pun dengan saya masa tu. Tak ramai pun dengan saya. Lebih kurang dekat 9 orang ke 10 orang je masa tu yang ada dengan saya. Yang lain ada yang dah balik. Mungkin kepenatan dan mungkin ada yang takut kan. Jadi bila saya panggil diorang untuk pecahkan, jadi diorang ni ada yang nak membantu saya untuk pecahkan pintu tu lah. So bila diorang pecahkan pintu tu, terajang pintu tu, bila dah terajang je pintu tu, saya nampak siapa nama tu Ain berlari, dia tu lompat kat jendela. Bila dia lompat kat jendela tu tinggi tau. Dia lompat keluar. Dia tu masuk ke hutan. Masa dia masuk ke hutan tu, Allahu Akbar, saya nampak, tangkap. So orang kampung ni pun ada yang pergi lari dapatkan dia. So dekat dalam rumah tu tinggallah saya seorang. Dia dengan Ali pergi lari, pergi kejar si Ain kan. Lepas tu tinggal saya rumah. Bila saya berdiri dekat rumah tu, saya terus buat ini lah. Allahu Akbar. Okey, nak tahu tak apa jadi dekat saya? Okey, nak tahu tak apa jadi dekat saya? Dengar okey, amuk fans. Dalam keadaan suara saya ni ibaratkan menangis. Sebenarnya kalau menangis takut kan? Perlu. Allahu Akbar. Ya Allah, la hawla quwwata illa billahil azim. Ya Allah, Allah, aku lemah ya Allah. Berikan aku kekuatan ya Allah. Aku lemah ya Allah dengan hujanmu ini ya Allah. Allahu Akbar. Ya Allah, apakah di depan mata aku ni ya Allah? Untuk pengetahuan anda lah semua kan. Untuk pengetahuan anda lah,
sebenar-benarnya. Di dalam rumah nenek moy tu, di dalam rumah nenek moy ni ada tembaga tau. Okey. Ada tembaga. Dalam tembaga tu, atas tembaga tu ada kain kuning tau. Ada kain kuning. Dah siap ikat. Saya buka kain kuning yang pertama, ada abu tau. Ada abu-abu dan juga ada tulang belulang. Dan saya tahu abu tu adalah abu apa. Dan saya tahu tulang tu adalah tulang apa. Untuk pengetahuan anda, okey, untuk pengetahuan kalian semualah. Okey, nenek mu ini dia memang ada membela hantu gaya. Dan lebih menakutkan lagi, nenek mu ini ada bela penanggal juga. Dan lagi satu, untuk pengetahuan kalian semua, di dalam bungkusan tu ada satu janin budak yang dah lama mati. Rupa-rupanya itu adalah janin anak sulung yang pertama. Maknanya tadi saya jumpa Kak Long kan. Rupa-rupanya atas Kak Long ni ada seorang lagi. Kak Long sendiri pun tak tahu. Rupa-rupanya dia ada lagi seorang kat atas. Macam mana saya tahu? Nanti saya akan cerita macam mana saya akan tahu benda ni. Bila saya duduk kat situ kan, kaki saya ni jadi rebah. Jadi macam lembik. Bayangkan kita dekat atas tu. Masa tu baru teringat, ya Allah, Astaghfirullahalazim. Baru aku teringat ada pakcik yang kita orang kan pokcik. Ya. Pokcik tu siap bagi saya ayat yang diijazahkan tu. Saya pun baca ayat tu. Bila saya baca ayat tu, minta maaf saya tak boleh baca ayat tu sebab ayat tu diijazahkan kepada saya dan saya tidak ada kebenaran. Boleh saya boleh share. Siapa yang nak nanti dekat dalam grup Telegram saya akan hantar. Okey, siapa yang nak nanti saya akan hantar kat grup Telegram. So saya baca ayat tu, bawah tu ditulis 7 kali. Bila saya baca ayat tu, rumah yang saya duduk tu, dia ni sejuk sebab ada atap rembia ke apa kan. Tapi rumah tu jadi panas. Dan yang lebih menakutkan lagi, dekat dalam satu bilik ada satu sosok keluar. Sosok tu, kau pernah tengok cerita ni kan? Hantu Kak Limah. Kan? Kau pernah tengok cerita hantu Kak Limah kan? Macam tu lah sebijinya keluar dengan rambutnya panjang, kurus kering. Saya tak pernah tengok muka nenek moy. Tapi saya yakin itu adalah nenek moy. Sebab apa? Itu adalah dia punya hantu gaya. So masa dia keluar tu dalam keadaan dia memang, kalau korang tengok, okey, macam mana aku nak bagi tahu rupa dia. Korang pernah tengok tak cerita hantu Kak Limah? Bukan hantu Kak Limah lah. Masa tu Zul Arifin berlakon. Ini bukan cerita tapi ini aku nak gambarkan macam mana rupa dia. Korang perasan tak masa tu Awi beberapa orang tengah naik sampan nak pergi ke rumah kuda. Masa tu kan dia suruh Kak Limah tu berdiri atas tanah. Kan masa Kak Limah tengah terbang tu kan, Kak Limah tengah terbang, kaki kan jadi kuku dia panjang. Nampak tak tangan saya ni? Nampak tak tangan saya? Kan lebih kurang kan macam tu kan. Dengan kuku yang panjang tengah bergerak. Begitulah keadaan nenek moy dalam keadaan dia macam tu. Tak jejak bumi, dia hidup. Yang hidup bukan dia adalah hantu raya. Macam mana hantu raya tu hidup? Selalunya tuan akan mati dan hantu raya tu pun akan mati juga. Tapi sebabkan ada satu roh hidup iaitu Ain. Nenek moy ni dia serahkan semuanya kepada Ain. Jadi ketika itu masa saya tengah berhadapan dengan benda tu, lillahi ta'ala, saya memang nak terkencing dah time tu. Sebab saya dah fikir Allahu Akbar. Ya Allah, kau kuatkan aku. Alhamdulillah, Din sampai tepat pada waktu dia. Dia naik, dia tengok saya. Pi, kau okey Pi? Cakap Din, Alhamdulillah Din, kau sampai Din. Tolong aku Din. Kenapa? Aku tak boleh gerak ni. Kenapa kau tak boleh gerak? Aku tak boleh gerak ni. Tolong aku kat Din.
Sebab masa tu saya tak boleh gerak. Okey. Masa tu saya tak boleh gerak sebab saya dah terpaku. Jadi saya kata dengan Din, guna kaki kiri, baca ya qayyum la yamut 7 kali, sepak aku di paha. Lepas tu sepak kuat ke sepak slow? Sepak slow dah, sepak kuat apa kau nak gaduh aku ke apa ni? So Din pun baca. Lepas tu dia sepak saya punya paha tu, pepap, baru saya dapat berdiri. Korang tahu tak apa jadi? Kau tahu tak macam mana situasi tu? Situasi tu sebiji, siapa-siapa yang pernah rasa dan dia tahu. Macam itulah keadaan dia. Siapa pernah kena himpap dengan hantu? Pernah tak kena tidur? Korang pernah tak kena tidur kena himpap dengan hantu? Pernah tak? Pernah tak? Siapa yang pernah tidur kena himpap dengan hantu? Hantu tindih orang panggil. Siapa yang pernah kena himpak dengan hantu tu, itulah situasi sebenar bila kita berjumpa dengan hantu. Kita jadi kaku. Cakap kuat-kuat pun orang nak dengar. Sampai memang kita akan rasa, memang betul, amok fan, betul, berat, memang berat. Kita sampai tak boleh nak bersuara, kita bersuara pun orang sebelah nak dengar. Tolong. Padahal kita dah habis kuat ni. Kan? Begitulah rasanya. Betul, kita sedar tapi kita tak boleh nak buat apa. Jadi cara dia adalah kita gerakkan dia, salah satu jari kita. Kena gerakkan. Bila kita gerak, mana dia dah kalah. Okey. Ketika tu saya memang sakit. Saya suruh Din sepak. Bila dia sepak, saya tu rebah. Allah. Bila rebah tu darah semua turun. Okey. Jadi ketika itu pula, masa tu baru saya tahu, masa tu darah semua dah jalan, baru dah berjalan lancar kan. So saya kata dengan Din, tolong aku Din, kau duduk kat belakang aku, tangan kau betul-betul, tapak tangan kau tu betul-betul dekat belakang aku, dan aku nak kau baca apa yang kita belajar. Okey, Hanif, macam mana nak keluar situasi tentu? Kalau kena tindih, gerakkan lidah dia, ataupun gerakkan tangan ni. Gerakkan saja. Bila gerak ni baru kita boleh lawan dia. Okay, lepas tu saya kata dia letak tangan kat belakang. Kau ingat tak apa yang kita belajar dengan arwah? Ingat? Okay. Aku nak kau transfer energi kau kat aku. Itu je aku minta. So dia pun buatlah, baca. Dia ada gunakan ilmu pernafasan dia belajar. Masa kita belajar dulu lah. Bangunlah naksi bangunan, bangunlah jangit kulit sendi seluruhku, bangunlah urat antai semulat jadiku, bangunlah bangunlah bonak otak mentakiku, bangunlah si Muhammad di dalam diri badan tubuhku. Ya Hayyu ya Qayyum la yamut, ya Allah, aku mohon kepadamu ya Allah, dengan bersiku saniku ini ya Allah, bantulah sahabat aku ya Allah. Cara dia itu, cara lah. Kalau nak belajar kena duduk depan nak belajar kan. So masa tu saya buat ada energi sikit. Saya dapat tengok, masa saya dapat tengok muka arwah nenek moy tu, adu raya tu, saya nampak adu raya tu dah terbang pergi jauh. Okey, terbang pergi jauh. Bila terbang pergi jauh, kedengaran suara riuh kat bawah. Bila dengar suara riuh, diorang dapat tangkap Ain. Bila diorang dapat tangkap Ain, kedengaran satu suara pula dekat rumah yang tengah mandikan jenazah tu. Nampak ustazah, ada 2 orang ustazah tengah berlari. Dia kata dia nampak arwah nenek moy ada 2 orang. Dia nampak ada 2 orang dekat dalam tempat nak mandi tu. Nenek moy dia nampak 2 orang. Nenek moy dengan seorang lagi. Bermakna hantu raya tu dah pergi ke sana untuk mengacau yang sana pula. So ketika itu saya minta izin daripada ahli keluarga untuk bantu. So masa nak bantu tu saya tak mandi kan pun. Cuma kita orang buat pagar saja. Masa buat pagar tu saya keluar. Bila saya keluar, si Ain dalam rumah. Masa itulah Ain kita orang kepit ibu jari kaki Ain. Kita ikat dengan 7 tali orang panggil tali roh orang panggil. Tali tu memang tali aura lah. Kita ikat, lepas tu kita ikatkan dekat mayang pinang. Masa kita ikat dekat mayang pinang tu, masa tu lah kita minta si Ain ni cerita apa yang jadi.
So di dalam badan air ni ada satu saka yang tak boleh keluar sebab kita dah kunci dia. Dan ini adalah umpan untuk dia cerita dan kita akan lepaskan dia. Padahal tak lepas, padahal kita tak boleh bakar dia, tapi kita kena buang dia. Okey. Masa tu si Ain pun bercerita lah, si Along semua dengar cerita. Dia kata nenek moy ni aku dulu. Cerita starting dia kan. Aku nak balik. Jadi saya pun borak dengan dia. Aku tak benarkan kau balik selagi kau tak menceritakan apa yang berlaku di dalam keluarga ini. Aku nak balik. Aku nak balik. Aku nak balik. Aku panas. Aku nak balik. Aku tak nak duduk sini. Semua ni jahat. Semua nak makan aku. Aku takkan buat sesuatu benda yang sia-sia untuk makan kau. Sebelum aku lepaskan kau, baik kau ceritakan apa yang berlaku dekat atas keluarga ini. Atau aku bakar kau hidup-hidup. Aku nak balik. Aku nak balik. Kelihatan tu. Lepas tu, yang siapa nama tu, si Din duduk sebelah saya. Duduk tekan-tekan apa saya. Konon-konon tak bagi lah saya ni nak berkasar dengan si Ain. Kau lah nak merem ni lah kau ni. Aku memang berkasar je. Jadi saya kata, sebelum aku tampar muka kau, baik kau bagi tahu aku apa agenda utama kau di dalam rumah ini dan apa maunya kau. Bagi tahu keadaan sebenarnya apa yang berlaku. Maka daripada situlah Ain pun bercerita. Saya cakap, apa yang di dalam bungkusan kain kuning ini, sebab saya ambil kain kuning tu, saya tunjuk kat dia. Apa yang ada dalam bungkusan kain kuning ni? Dia bagi tahu bungkusan kain kuning yang pertama tu adalah ayam kampung. Ada ayam kampung. Ayam kampung tahu kan? Bangkai ayam kampung dan juga tanah kubur. Ini adalah untuk kecantikan. Kau nampak tu. Yang kedua, apa bungkusan yang kedua? Bungkusan kedua ni dia agak jadi berat nak cerita. Saya paksa dia cerita. Lepas tu saya ambil tali, saya ikat pinggang dia. Saya letak, saya kata dengan Din, kau pegang tali ni, ibu jari kau letak dekat pinggang kanan dia. Tekan dengan tu. Masa ni bukan masa kau nak kesiankan dia ke, kau sayang dia, kau tekan kuat-kuat. Sebab aku tahu memang dia lawa. Saya kata memang dia lawa. Masa dia sakit tu, sampai dia nak buka baju lah si Ain tu, kita orang pun selimutkan dia dengan kain ridak. Saya ada kain ridak saya. Lepas tu masa dia kata yang kedua tu adalah janin bayi. Si Leha dia beritahu, bayi mana? Lepas tu aku takut nanti dia marah aku, nanti dia bunuh aku. Aku tak akan bunuh kau. Okey. Aku tak akan bunuh kau, tapi aku nak tahu siapa janin tu. Rupa-rupa ni janin ni adalah janin aku, anak sulung aku. Si Along dengar lah, maknanya atas aku ada seorang lagi lah. Rupa-rupa ni anak yang sulung tu adalah anak lelaki. Apa tujuannya? Adalah kekayaan. Barulah Along dapat tangkap rupa-rupanya mak dia ni memang ada harta yang banyak, tanah yang banyak. Sebab apa? Adik-beradik yang lain dengan bapa dia yang lain-lain tu semua, atuk, onyang, ucit apa semua, boleh dikatakan keseluruhan harta tu dapat dekat nenek moy. Dan untuk pengetahuan korang, kesemua harta nenek moy ni dah ditukar nama kepada si Ain. Nampak tak? Disebabkan harta punya pasal. Ada 3-4 bungkusan lain tu tak payahlah saya cerita kan. Cerita 2 tu cukup lah. So jadi dia sendiri dah bagi tahu yang arwah nenek mu ini memang ada pindahkan saka tu ke dalam badan Ain. Dan Ain terima
Ain terima sebulat-bulatnya. Sebab apa? Terima sebab kasih sayang. Kau bayangkan. Sebab saya tak tahu apa jadi ketika penerimaan tu. Saya tak boleh cerita sebab saya tak nampak dan saya tak tahu. Tapi yang saya pasti mungkin Ain terpaksa terima sebab dia tak sanggup tengok nenek moy tu sakit. Nenek moy tu mak dia sebenarnya. Tapi orang panggil nenek moy. Faham lah. Kan? Jadi korang jangan terperanjat lah. Kan? Jangan terperanjat lah benda ni. Macam anak saya, Umairah, dia panggil mak saya bukan nenek, dia panggil mak saya mak. Korang bayangkan. Jadi benda ni tak terperanjat lah saya. So lepas tu, lepas dah buat tu semua, okay, dah proses tu, kita dah pagar. Ustazah berjaya mandikan dia. Ketika itu jugalah kita orang proses untuk mengubati si Ain. Okay. Benda tu terpaksa kita nak ubatkan si Ain. Dan alhamdulillah sekitar jam 12, tak sampai ubat, sekitar jam 1.50 proses untuk nak menguruskan jenazah nenek moy ni berjaya, alhamdulillah. Dan yang tak berjaya lagi adalah Ain. Okay, so masa nak mengubati Ain, kami ni tak sebenarnya untuk pengetahuan anda semua, saya akui proses untuk mengubati Ain ni bukan proses yang senang. Proses yang sangat susah sebab Ain baru saja terima saka tu dan saka tu sendiri memang dah duduk dalam badan Ain. Jadi daripada situlah kita orang terpaksa kurungkan Ain ke dalam bilik Kak Leha lah. Kak Leha ni dalam bilik terpaksa kurungkan dia. Dan dalam bilik tu alhamdulillah tak ada jendela, tapi jendela tu dah tutup. Okey. Jadi dalam pada masa sama kita terpaksa kurung si Ain ni untuk proses perubatan lepas ni. Maknanya kita akan sambung esok. Hari ni kita nak proses untuk nak menguruskan jenazah nenekmu je. Atas nasihat saya, alhamdulillah, terima kasih kepada keluarga arwah. Sebab apa? Mereka dengar apa yang saya cakap. Untuk mengelakkan daripada sebarang benda berlaku, benda lain berlaku, kita kena uruskan jenazah nenek moy ni secepat mungkin. Dan syukur alhamdulillah pukul 2.30 nenek moy berjaya dikebumikan. Okey, kita orang kebumikan pagi tu juga. Pagi tu juga kita kebumikan. So alhamdulillah, syukur. Masa proses nak mengebumikan dia tu tidak ada masalah. Segalanya tenang-tenang berlaku. Okay, tidak ada apa-apa yang berlaku. Cuma yang berlaku adalah dekat Ain. So lepas perkebumian tu lebih kurang dekat pukul 4.30 pagi, kelihatan orang kampung dan juga saudara mara ramai yang berkumpul kat rumah Leha. Okay, rumah Ain lah, rumah Leha lah, Kak Leha. Okay. Dalam pada masa tu juga, lepas dah proses tu dalam pukul 4.30, saudara mara mula datang. Sebab mindset masing-masing fikir lepas pukul 7 ke 8 baru dikebumikan, betul tak? Jadi ramailah yang datang ketika tu, ada yang baru sampai apa semua. Dan diorang sampai ketika itu jenazah dah dikebumikan dah pun. Dan tidak ada dakwa-dakwi lagi dah. Cuma masing-masing bercerita sesama sendiri. Okay, jadi bila semakin ramai, kadang-kadang kejap-kejap kita tengok bilik Ain. Kadang-kadang kita tengok bilik Ain dan kita nampak Ain tengah tidur. Ain memang tengah tidur lah. Cerita dia, Ain memang tengah tidur. So dalam bilik tu memang tak ada siapa-siapa. Okay, memang Ain kita kurungkan dia untuk dia tak ada keluar. Sebab proses rawatan tu akan bermula pada esok. Hari tu memang tak larat sangat dah. Terlalu penat. Sampai dah tak ada energi dah. Semua masing-masing pun dah tak ada energi dah. Diorang duduk ramai-ramai ni, masing-masing bercerita sesama sendiri. Dan ada yang sampai tak boleh terima.
ada yang sampai apa kata ada yang sampai macam Kak Long dia lah. Kak Long dia terperanjat lah. Tak sangka Nek Moy ni buat macam ni kan. Rupa-rupanya dia ada abang. Abang dia Nek Moy dah bunuh. Bukanlah bunuh, janin tu dia ambil untuk dijadikan sebagai umpat timbal balik untuk dapatkan kekayaan dan untuk penunduk segala-galanya. Jadi di dalam rumah Kak Leha ni pula selalu ada barang kena, selalu dia beritahu 2-3 hari ni ada barang selalu jatuh. Almari jatuh, TV jatuh, peti ais jatuh, kadang-kadang gobok dekat dapur jatuh, semua jatuh. Dah angkat jatuh. Rupa-rupanya itu adalah gangguan daripada makhluk yang bernama hantu raya, yang sebenarnya mereka marah disebabkan Kak Leha ni sebelum panggil saya, dia dah panggil 2-3 perawat dah. Perawat tak jumpa rumah tu pertama. Yang kedua, ada perawat datang tarik diri tak boleh buat. Allahu Akbar, tak tahu kenapa. Wallahu a'lam bishawab. Dan yang paling saya dengar, yang saya tahu cerita, ada perawat datang daripada Kertih tak saya. Balik-balik perawat tu kena sawan. Wallahu a'lam lah, ni cerita lah. Kalau dia tipu saya tipu lah anda. Okay. Dia kata dia balik daripada rumah Nenek Moy tu, dia sampai-sampai kat rumah dia kena sawan. Tak tahulah sawan apa, sawan kinzir ke sawan apa, wallahu a'lam, saya tak ada kedepak kejadian. So jadi masa tu pula lah setiap 10 minit 20 minit kadang-kadang Kak Leha pergi tengok bilik, tengok memang betul si Ain tengah tidur. Tak tahulah Ain memang tengah tidur lah. Okey, bila Ain tengah tidur, pukul dalam kita lepak tu, semua bercerita lah, masing-masing bercerita lah kan. Bercerita sampai tak sangka lah kenapa mak dia sanggup buat macam ni apa semua, mak sanggup buat macam ni apa semua. Dalam cerita tu, mata Din dengan mata Ali dah memang kuyu dah, memang penat dah ni. Sampai Kak Leha pun nampak kita orang ni macam penat sangat. Dia kata tak apa Ustaz, daripada panggil saya Tok, dah panggil saya Ustaz dah. Ustaz macam ni, sebab apa? Rumah Kak Leha lah paling besar. Rumah Kak Leha ni yang paling besar nak dibandingkan rumah nombor 1, nombor 2. Dia kata tak apa Ustaz, dekat depan ni kat sini ada bilik kosong. Ustaz boleh lah tidur-tidur dulu ke apa ke kan. Lepas tu saya cakap dengan Kak Leha, tak apa Kak, kita nak rehat dulu. Kita tak apa ke Kak, kita rehat ni Kak, sebab segan lah pula kan. Dia kata tak apa, rehat lah. Kita orang pun duduk dalam bilik, dengar pula Din dengan Ali. Tiba-tiba segar biji mata. Korang bayangkan Din dengan Ali ni boleh segar biji mata. Aku kesian lah si Ain tu. Tiba-tiba kesian pula kau. Yelah, kesian dia kan. Kena tak pasal-pasal. Dia ni lawas. Dah tak pasal-pasal pula. Apa nama tu? Nak kena terima saka mak dia sendiri. Aku tengok tadi dia dah macam tu. Aku tak sampai hati tu. Si Ali dia pula, itulah dia. Dan Aku dah rasa macam aku punya rusuk ni sakit pula. Seolah-olah macam rusuk aku ni macam dikasari. Lepas tu saya pun cakap, alah, dandan kau lah dikasari. Kau buat apa pun dengan Ain tu, aku baca je pun, kau pun ada. Lek api, lawa syut Ain ni, cakap. Lawa-lawa lah juga. Tapi orang tu tak kena, kita kena tolong. Kau ni mesti tak ikhlas kan nak bantu. Kita kerja pun dapat duit. Apa salahnya mana jodoh aku? Aku ni bujang lagi. Ali pun dekat, habis aku ni letak mana? Kau lain lah, kau awet ramai. Kau pun kan dah nak tunang. Cerita dia cerita lah. Jadi kisah pasal si Ain ni bertekak lah berdua ni. Berdua ni. So pada masa tu juga, tengah borak-borak, saya duduk macam ni tau. Tengah borak-borak. Diorang tengah borak-borak si Ain tu korang dapat kat diorang. Saya pun borak. Makin lama makin saya dah layu. So bila saya dah layu tu, ibarat cerita ni saya dah tertidur lah. Saya tidur dalam keadaan saya duduk sini lah. Bersambung ke bahagian 3 akhir.